Mari Bapak Ibu kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. 我们在天上的父，我们为着今天我们向你感恩， Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, 求你这个时候让我们每一个人说话， supaya kami dapat bersukacita dalam pengharapan di dalam-Mu. 让我们可以在希望中我们可以欢乐。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。 Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat satu ayat saja, Roma 12 ayat 12. 今天我们所要思想的题目就有一节，就是在罗马书第12章第12节， Bahkan hanya satu bagian dari ayat itu. 并且也是单单那么一节。 Kalau kita melihat Roma 12 ayat 12, 如果说我们看罗马书第12章第12节， dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Dan kita akan berfokus pada bersukacita dalam pengharapan. 我们要把我们的这个集中点放在这个指望当中。 Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir sukacita itu sama dengan perasaan senang. 弟兄姐妹，我们经常就像我们喜乐跟心中高兴是一回事。 Tetapi sebenarnya kita harus melihatnya berbeda. 其实呢，我们必须要看这是完全不同的事， Karena perasaan senang itu adalah sebuah perasaan ya. 因为我们感到高兴，这是一个感觉。 Dan perasaan itu adalah sesuatu yang sulit atau bahkan mungkin tidak bisa kita kontrol. 这个感觉呢，是我们没有办法去很难，也是很不容易去控制的一个感觉。 Dan kita tahu ya, kalau kita misalnya sedang sedih, gak mungkin kemudian kita juga senang, bukan? 我们经常就是这样想，就是当我们伤心的时候，我们不可能感到高兴。 Memang ada orang yang dalam kesenangannya bisa menangis. menangis 呃哦，不奇怪，有的人在这个高兴的时候他会哭泣， Tapi itu kan sebenarnya bukan menangis karena sedih, menangis saking terlalu senang, betul enggak? 但是他的哭泣呢，不是说伤心，乃是他感到非常的感恩。 Sedangkan kalau kita sedih, katakanlah kehilangan orang yang kita kasihi. 当我们伤心，比如说我们失去了我们所爱的人， Apakah kita kemudian bersenang hati? 那是否我们那个时候我们可以感到高兴吗？ Tidak ya, karena senang dan sedih adalah dua perasaan yang bertolak belakang. 肯定我们不可能这样，因为我们知道这个高兴呢，与我们心中的所想的是完全不一样的。 Tapi di dalam kesedihan kita dapat bersukacita. 但是呢，即便我们是在伤心的时候，我们仍然可以喜乐。 Buktinya Paulus menyuruh kita untuk bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 因为在帖撒罗尼迦前书第5章第16节，保罗就教导我们，让我们要常常的喜乐。 Ya, Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. 保罗在这里说要常常喜乐， Berarti dalam situasi apapun kita dapat bersukacita. 意思就是说在怎么样的状况当中呢，我们可以感到喜乐。 Bahkan ketika kita sedih, kita dapat bersukacita. 即便呢我们正在伤心的时候，我们也可以感到欢喜喜乐。 Dan ini menunjukkan bahwa sukacita berbeda dengan perasaan senang. 这就证明呢，就喜乐跟心中的高兴呢是两回事。 Dan kenapa kita bisa misalnya bersukacita dalam segala hal? 那为什么是怎么样什么缘故呢？让我们可以在怎么样的状况当中，我们仍然可以喜乐呢？ Karena sukacita tidak tergantung kepada perasaan maupun keadaan kita. 因为喜乐并不是说按照我们心中所感觉的。 Saudara, perasaan senang, sedih itu biasanya tergantung keadaan. 其实呢，我们心中我们能够感到高兴或者就是伤心，就是按照我们所面对的状况。 Kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita senang. 当我们得到了我们所爱的东西的时候，我们感到心中非常高兴。 Kita misalnya gagal, kita kemudian sedih. 但是反过来，如果说我们失败的时候，我们就会感到伤心。 Tapi sukacita bukan berdasarkan situasi. 但是呢，喜乐呢是没有就是按照外在的状况。
Karena kita disuruh bersukacita dalam setiap saat, senantiasa. 因为保罗告诉我们说，让我们要常常的喜乐。 Berarti situasi apapun kita seharusnya bisa bersukacita. 无论在怎么样的一种状况当中呢，我们仍然可以感到喜乐。 Dan memang ternyata kita bersukacita berdasarkan apa yang kita percayai. 是的，因为我们能够有这个真正的喜乐，是我们基于我们所盼望的。 Karena itu kenapa Paulus tadi berkata bersukacitalah dalam pengharapan. 因此，为什么保罗说呢，要在指望中要喜乐呢？ Dan kalau kita melihat harapan tentu saja adalah sesuatu yang kita inginkan yang belum terjadi. 所谓我们说的指望呢，就是我们所想要得到的，但是还没有成就的东西。 Ya kalau sudah terjadi ya kita tidak perlu lagi mengharapkan, betul kan? 那如果说那个东西已经成就的话，那我们不需要在那里指望了。 Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, harapan kita bisa terjadi, bisa tidak terjadi. 那问题是我们的指望呢，有的能够成就，但是有一些呢也不能够成就。 Bahkan mungkin kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ya, 甚至如果说我们看我们现今的生活， lebih banyak harapan yang terjadi apa enggak? 我们所盼望的，我们所指望的，是否更多成就的呢？ Ya lebih banyak yang tidak terjadi sepertinya ya. 事实上，许多的东西都是没有在那里成就。 Bahkan soal COVID tuh ya, apakah kita tidak mengharapkan dulu ya dalam 1-2 bulan, 3 bulan selesai gitu kan? 就像我们所面对的疫情，我想每一个人都希望呢，在这短短的1-2个月里面可以结束。 Sekarang hampir 3 tahun Bapak Ibu belum benar-benar selesai. 但是直到如今已经差不多3年了，这个疫情呢还没有结束。 Dan bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan yang kita tidak tahu akan terjadi apa enggak? 那到底我们怎么能够在我们所不知道的这个指望当中呢，我们仍然可以喜乐呢？ Dengan demikian ketika Paulus berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, 因此保罗所说的在指望中要喜乐， berarti kita hanya bisa melakukannya kalau kita yakin harapan itu pasti terjadi. 意思就是说，我们能够得到真正的喜乐，如果我们非常的确信我们所指望的一定能够成就。 Dan apa yang pasti terjadi? 那什么东西能够一定成就的呢？ Tentu saja hanya apa yang Allah janjikan. 那就是上帝对我们的承诺。 Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pengharapan yang Paulus katakan adalah pengharapan atas janji Allah yang kita yakin pasti terjadi. 因此，我们可以说，保罗在这里所说的指望呢，就是基于我们的主耶稣基督给我们的这个指望，给我们的这个盼望呢，是必定能够成就的。 Karena itu kita melihat pengharapan yang berdasarkan janji Allah. 因此呢，我们知道我们能够有一个指望是按照上帝所赐给我们的应许。 Ya, sekali lagi harapan kita pasti hanya bisa pada apa yang Allah dan Tuhan Yesus janjikan. 再次说，我们的指望是在于主耶稣基督的应许，也是主耶稣应许给我们的。 Menarik apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. 我们看主耶稣对他的门徒怎么说呢？ Ya, Tuhan Yesus mengirim 70 murid-murid. 70 ya. 主耶稣在世上的时候选择70位的这个门徒。 Dan kita tahu ya, murid-murid itu pulang dengan senang hati karena apa? 我们看到这些门徒的感到非常的高兴，为什么呢？ Saya bacakan misalnya Lukas 10 ayat 17. 我们看这个第4节。 Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 因此，这70位的这个门徒呢，他就感到非常的欢喜快乐，因为魔鬼都惧怕他们。 Dan saya bayangkan ya kalau kita yang menjadi murid-murid itu melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. 那我们可以想象，当这些门徒在那里侍奉神的时候， Kita pasti sangat bersukacita. 肯定的在那个时候，我们感到非常的喜乐。 Tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata seperti ini di ayat 20. 但是主耶稣呢，却在20节里面这样说道。
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 路加福音第10章第20节这样说：然而不要因鬼附了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。 Jadi terutama seharusnya kita bersukacita karena nama kita ada di surga. 我们能够真正有这个喜乐，就是因着我们的名字已经记录在天上， Kita benar-benar sudah mendapatkan keselamatan. 因为我们深深的知道我们已经得着了那救恩， Karena kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. 因为我们对主耶稣有一个真正的这个信仰。 Nah, Bapak Ibu, itu harusnya merupakan sukacita terbesar kita. 弟兄姐妹，这一些肯定的要让我们有一个真正的喜乐， Dan itu tidak akan berubah dalam situasi apapun. 并且无论在怎么样的状况当中，这个喜乐永远不会改变的。 Karena itu kenapa bahkan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. 甚至呢，当我们失去了我们所爱的人的时候， Dan kita tahu bahwa dia memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus. 我们知道他在主耶稣基督里面已经有真正的这个救赎的救恩。 Dalam kesedihan pun kita bisa bersukacita. 因此，虽然在伤痛的时候，我们仍然可以感到喜乐。 Bahkan mungkin sebenarnya kita bukan bersedih untuk dia, kita bersedih untuk diri kita, kan? 其实我们不是为着他的离开我们伤心，乃是为着我们自己我们伤心。 Kalau dia meninggal dalam Tuhan, dia sudah bahagia. 当我们的亲人他离开世界是在这个基督的这个救赎里面的时候，他已经感到幸福了。 Tetapi kita yang ditinggalkan, yang kemudian merasa sedih. 但我们这些被留下来的，肯定我们感到就是有伤心。 Tapi dalam kesedihan kita bisa bersukacita untuk orang yang kita kasih. 但是在伤心当中呢，我们也可以为着我们的所爱的人的离开，我们感到喜乐。 Nah, ini adalah beberapa dari janji Allah yang bisa merupakan pengharapan kita, Bapak Ibu sekalian. 这就是上帝赐给我们的应许，让我们可以真正的得到喜乐。 Yang pertama adalah penyertaan Allah. 第一点就是神的同在。 Ibrani 13 ayat 5 mengatakan seperti demikian. 希伯来书第13章第5节这样说： Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主常说：我总不撇下你，也不丢弃你。 Nah, Bapak Ibu, barangkali kita tidak sadar. 弟兄姐妹，我们时常我们没有感觉到， Kalau Tuhan memanggil seseorang untuk melayani, 当上帝呼召一个人来服侍他的时候， apapun keberatan dari hambanya itu, 虽然这个人有什么难处， jawaban Tuhan hanya satu. 上帝的回答只有一个： Bukankah aku akan menyertai engkau? 我岂不是要与你同在吗？ Itu yang Tuhan katakan kepada Musa ketika Musa menolak dipanggil Tuhan. 这是耶稣对莫西因着莫西他拒绝上帝的呼召的时候所说的话。 Dan Tuhan menjanjikan kepada Yosua seperti ini. 上帝也向约书亚这样说： Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. 就像我怎么样与莫西同在，我也必与你同在。 Tuhan Yesus pun di dalam amanat agung hanya memberikan satu janji, bukan? 主耶稣在大使命里面也只有这样一个应许。 Ya, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. 主耶稣说：“你要去，是万民做我的门徒， Ya, baptislah mereka, ajarlah mereka, 奉父子圣灵的名， dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. 奉父子圣灵的名给他们受洗，我必与你同在，直到永远。” Cuman satu janji, aku akan menyertai. 上帝说：“我必与你同在。” Nah, karena itu Bapak Ibu, kita perlu bersukacita bahkan di dalam kesulitan apapun, kita harus yakin Tuhan menyertai.
因此缘故呢，无论在我们怎么样的状况当中，我们必须要有一个真正的喜乐在我们心中。 Tentu saja kita harus taat kalau mau Tuhan menyertai ya. 肯定呢，这个前提呢是我们必须要顺服。 Tetapi ini adalah sesuatu yang Tuhan janjikan. 但是呢，这是上帝应许给我们的。 Bahkan Alkitab mencatat Bapak Ibu, penyertaan Tuhan lebih penting dari keberhasilan. 在圣经里面也记载，就是上帝的同在比我们所有的一切更重要。 Karena itu misalnya di dalam Keluaran 33, 那就像在这个出埃及记所说的， ya, karena setelah peristiwa lembu emas di dalam pasal 32, 当在32节里面讲到这个金牛犊的事， Allah murka bukan kepada umat. 上帝对百姓这个发怒。 Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran 33, 那如果说我们把这个出埃及33章这样念的时候， ya di ayat-ayat pertama, 在第1节， Tuhan berkata bahwa Dia akan mengirim malaikatnya untuk menuntun umat. Menuntun, ya, memimpin umat. 上帝差派他的天使来引领着老百姓， Dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan 并 seperti 且 yang 他 Tuhan 们 janjikan. 必须能够进入那应许之地，就是迦南地。 Nah Bapak Ibu, kalau kita pikirkan ya, Tuhan mengirim malaikat memimpin dan mereka akan menang atas orang-orang Kanaan. 我们想想看，上帝差派天使来引领着我们，让他们以色列民能够战胜仇敌，进入迦南地。 Kabar baik nggak Bapak Ibu? 好消息吗？ Kabar baik ya. 非常好的消息。 Tapi saya bacakan Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka. Keluaran berapa? 33 ayat 2 sampai 4. 第33章 ayat 2 sampai 4. 从第2节到第4节，我要差遣使者在你们前面，撵出迦南人、亚摩利人、黑人、比利西人、西魏人、耶布士人，领你们。等一下 ，sorry。 令你们到那流奶与蜜之地，我自己不同你们上去，因为你们是应着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。 Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa keberhasilan itu ternyata tidak ada artinya 因此呢，我们也可以看到他们的成功是没有什么意思的。 kalau Tuhan tidak menyertai. 如果说上帝不与他们同在的话， Karena itu salah satu hal sebenarnya yang benar-benar kita bisa pegang Bapak Ibu, 这就是我们必须要紧紧的抓住的。 Tuhan menyertai kita. 上帝与我们同在， Dan itu adalah janji Tuhan. 因为这是上帝应许给我们的。 Betul ya, ketika kita mau berdosa, enggak mungkin kita minta penyertaan Tuhan. 是的，当我们要犯罪的时候，我们不可能求神与我们同在。 Ya, Tuhan aku mau merampok Bang, sertai aku. 比如说，我要去抢这个银行，你与我同在吧？ Berani doa begitu? Wah, Tuhan sertai mah ketangkep malahan ya. 肯定是不可能的。如果说上帝同在的话，这个警察会抓你。 Tetapi kalau kita bertobat, pasti Tuhan kembali menyertai karena Dia sudah menjanjikannya. 但是当我们悔改在神的面前的时候，上帝一定与我们同在。 Nah, kemudian bagian berikutnya Roma 8 ayat 28 dan 29. 接下来我们看罗马书第8章第28节到第29节。 Ayat 28 merupakan ayat yang mungkin sudah kita kenal baik ya Bapak Ibu. 28节我们大家都非常熟悉的一段经文， Tapi sering sekali kita tidak melihat sampai 29. 但是我们经常没有继续再看它接下来的29节。 Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
就是罗马书第8章第18节、29节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子。 Nah, ayat 28 mengatakan bahwa apapun yang terjadi 28节里面说，无论有什么事发生， dan terutama mungkin ini berbicara tentang hal-hal yang buruk, 这就是比如说有一些坏的事情发生， maka sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita. 那这一切都是叫爱神的人得益处。 Mengapa Allah memberikan yang buruk untuk kebaikan kita? 那为什么上帝给我们的那些坏的事情呢？ Karena sebagai orang berdosa, ya, maka konsekuensinya ada hal-hal yang buruk yang pasti terjadi dalam hidup kita. 因着我们是一个罪人，因此呢，会有一些不好的事发生在我们的身上。 Allah bisa memberikan yang buruk dalam dua arti. 有2种的这个意思，就是为什么上帝是给我们这个不好的事。 Pertama, sebagai hukuman karena kita telah melanggar 第一 peraturan. 点呢，就是上帝因着我们的这个错误，上帝惩罚我们， Ya, atau kita bisa katakan sebagai konsekuensi dari dosa kita. 或者呢，成为我们的因果。 Dan itu hal yang baik apa enggak? 那这是否好的？ Maksudnya ketika Allah memberikan yang buruk, apakah Allah melakukan dalam kebaikannya atau bukan? 当上帝给我们这个不好的事的时候，上帝是否在好的方面去做呢？ Kalau itu adalah karena konsekuensi dari dosa kita, 那如果说这个是因着我们的错误的这个后果的话， dan merupakan hukuman Allah, 那成为上帝的惩罚， itu adalah baik. 这是好的， Karena berarti Allah menegakkan keadilan. 因为上帝在哪里树立他的权位， Dan karena Allah mau kita bertobat. 也是因着上帝要我们悔改。 Hal kedua adalah Allah bisa memberikan yang buruk karena mau membentuk kita. 第二点呢，上帝给我们不好的事发生，是因着要操练我们， Seperti yang Allah izinkan terjadi pada Ayub, bukan? 就像我们看到在约伯书里面的这个约伯的状况一样。 Dan akhirnya Ayub sendiri mengatakan kalau dulu dia hanya mendengar tentang Allah, sekarang dia melihat 因 Allah. 此呢，约伯就会说，以前我是风闻有神，如今他真正的知道神的存在。 Ya, sehingga yang buruk itu Bapak Ibu untuk kebaikan kita. 因着上帝是给我们的这个看起来是坏的事，那为着我们的好处。 Ya. Dan itu hanya untuk kita yang mengasihi Dia. 那其实呢，这一切呢，就是单单的是给我们这些爱神的人。 Jadi Bapak Ibu, ayat ini tidak bisa kita pakai untuk bukan orang percaya ya. 因此，弟兄姐妹，这一段经文不能够适用于所有的人， Itu hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. 单单为着我们这些爱神的人。 Dan ayat 29 memberitahukan kepada kita itu adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. 你29节里面就讲到，让我们一天比一天的更像我们的主耶稣基督。 Nah, ini merupakan sesuatu yang sering tidak kita baca. 这一段呢，我们经常忽略了，没有把它念。 Ayat 29, sebab semua ya orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 29节这样说，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子。 Jadi Bapak Ibu, ketika hal yang buruk terjadi, 弟兄姐妹，当一些不好的事发生在我们的身上的时候， Allah mempunyai tujuan yang baik. 上帝有他的美意在里面， Apakah itu sebagai hukuman 是为着要惩罚我们呢， ataukah sebagai pembentukan? 或者呢为着要操练我们？ Tujuannya sama, 他的目的是一样的， membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 那就像让我们一天比一天的更像我们的主耶稣基督。 Karena itu ketika hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, 因此，当我们面对着很困难的状况的时候，
kita bisa bersukacita. 我们仍然可以喜乐。 Tuhan sedang membentukku. 是的，上帝正在塑造着我们。 Tuhan sedang mempertobatkanku supaya aku menjadi semakin serupa dengan Kristus. 上帝让我们在他的面前悔改，让我们一天比一天的更像我们的主。 Karena itu di dalam pengharapan bahwa kesulitan bahkan ketika itu adalah akibat dosa kita, 因此，在指望中我们能够喜乐。虽然我们所经历的是我们的这个罪过的话， Tuhan memakai semuanya itu untuk membentuk kita menjadi lebih serupa dengan Yesus. 上帝仍然用这些东西来塑造我们，让我们可以更像我们的主。 Dan itu seharusnya bisa membuat kita bersukacita. 因此，这些就让我们可以仍然有一个喜乐的心。 Anak-anak kalau mau naik kelas perlu ujian, Bapak Ibu ya. 我们的孩子们如果说要上年纪的时候，他们必须要考试。 Kan itu sebenarnya masa-masa ujian harusnya juga bisa membuat sukacita enggak? 如果是考试的话，是否能够让他们感到高兴吗？ Iya dong, berarti masa untuk naik kelas sudah tiba, begitu kan? 我们说他们一定要感到喜乐，因为他们有这个机会可以升级。 Dan itu merupakan sesuatu yang patut kita sukacitai. 那这一点就让我们能够就是配得我们去感到感恩。 Kesulitan hidup itu adalah waktunya untuk naik kelas dalam iman. 我们在生活中遇到困难的时候，意思就是说我们能够更上一层楼。 Dan itu sebenarnya adalah waktu untuk bisa bersukacita. 这就是我们喜乐的时候。 Kemudian yang lain lagi, pada akhirnya Allah akan menegakkan keadilan. 另外就是说，上帝要树立他的公义。 Itu adalah 2 Korintus 5 ayat 10 ya. Jadi ada kesalahan 2 Korintus 5 ayat 10. 是在哥林多后书第5章第10节。 Saya bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. 因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。 Kalau kita melihat apa yang dikatakan pengkhotbah, 如果说我们看传道书里面所说的， maka pengkhotbah mengatakan bahwa di dunia kita ini di bawah matahari 传道者这样说，在日光之下 banyak ketidakadilan. 有许多不公的事。 Dan memang ya, kalau kita melihat di dalam kehidupan lebih banyak keadilan atau ketidakadilan? 是的，如果我们看我们在日常生活里面所发生的，有许多不公的事发生。 Bapak Ibu tahu kenapa lebih banyak ketidakadilan terjadi di dunia? 弟兄姐妹，为什么在这个世界上呢会发生那些不公的事呢？ Karena Tuhan setelah Adam jatuh dalam dosa, 因为上帝当亚当犯罪以后， menyerahkan dunia ini ke dalam tangan si jahat. 他把这个世界呢交在恶者的手中。 Itu ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 在约翰福音第1章那边有讲到， Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 我们都知道这个世界正在恶者的掌管当中。 Nah, kalau dunia berada di dalam kuasa si jahat, masuk akalnya lebih banyak tidak adil atau banyak keadilan? 那如果说世界在恶者的手中的话，那这个世界所发生的肯定是有许多不公的事。 Karena itu kita perlu bersukacita di dalam pengharapan Tuhan pasti akan memberikan keadilan nantinya. 因此呢，我们必须在指望中我们喜乐，因为主必为我们伸冤。 Berapa banyak dari kita suka mengeluh, aduh kok hidup ini gak adil banget. 我们当中有许多人就说，为什么这个生活是这样的不公平呢？ Kita sering merasa sedih karena diperlakukan tidak adil, betul? 经常因着我们被所遭遇的这个不公平的事，我们感到伤心。 Nah, kita punya pengharapan Tuhan akan menegakkan keadilan. 其实呢，我们有这个指望，因为上帝必为我们伸冤。 Memang di dunia ini keadilan yang penuh tidak akan kita lihat. 是的，在这个世上没有完全真正的这个公
公平。 Jadi Bapak Ibu enggak usah mengeluh deh kalau hidup itu enggak adil. 所以弟兄姐妹，我们不要抱怨，当我们遇到这个不公的事发生， Memang hidup tidak adil. 本来这个生活本来就是不公平的。 Tapi nanti Tuhan akan memberikan keadilan pada penghakiman 但 terakhir. 是请记得，以后上帝必为我们这些不公的事来伸冤的。 Dan tentu saja di dalam keadilannya kita kemudian akan mendapatkan upah ketika kita sudah melakukan pekerjaan baik. 就因着我们所面对的这个不公平的事呢，我们因着我们的工程，我们必得着赏赐。 1 Korintus 3 dari ayat 12 menunjukkan bahwa setiap pekerjaan kita nanti akan diuji oleh api. 就是在这个哥林多前书第3章第12节里面，我们所做的工程必须要经过火的试炼。 Dan di ayat 14 dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 第13节，个人的工程必然显露，因为那日子要将表明出来。 Ibrani 11 ayat 6 juga tidak usah saya bacakan ya. 在希伯来书第11章第6节也讲到， Juga mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan upah kepada kita. 也讲到上帝必为我们也让我们可以得着赏赐。 Dan upahnya nanti di langit baru bumi baru Bapak Ibu. 我们的赏赐呢，就是在我们进入新天新地的时候， Upahnya adalah kita akan diberikan pelayanan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan 我 Tuhan. 们的赏赐呢，我们必与我们的主耶稣同在，并且让我们与主耶稣一起来掌权。 Paulus berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 12, 保罗在提摩太前书这样说道： jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama dengan Dia. 如果说我们可以恒心的话，我们必得做这个权利。 Banyak hal yang Tuhan janjikan yang bisa membuat kita bersukacita dalam pengharapan. 其实有许多上帝赐给我们的应许，能够让我们感到喜乐的。 Karena itu seperti yang Paulus katakan, 因此呢，就像保罗所说的， bersukacitalah senantiasa. 在指望中我们常常的喜乐， Karena sukacita kita bukan berdasarkan situasi, 因为我们的这个喜乐并不是基于我们周遭的环境， bukan berdasarkan perasaan kita, 不基于我们的心中的感觉， tetapi berdasarkan pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 乃是基于上帝已经赐给我们的这个应许，我们可以感到喜乐。 Dan ingat ya, Bapak Ibu terutama bersukacitalah karena namamu ada di surga. 因此，让我们记得，我们感到非常的喜乐，因为我们的名字已经记录在天上。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告， Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan yang penuh kesulitan ini, 在我们的生活里面，我们感恩。 bahwa Engkau boleh memberikan kami dapat bersukacita. 虽然我们遇到许多的问题，但是我们可以靠着你得着喜乐， Dan bahwa sukacita kami tidak tergantung keadaan. 因为我们所拥有的喜乐，并不是因着环境的那个关系， Karena kami bersukacita di dalam pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. 因为我们的喜乐是在主耶稣上帝所赐给我们的应许。 Karena itu tolonglah kami Tuhan, 因此，主啊，求你帮助我们， di dalam masa-masa kami mengalami kesulitan, 当我们面临着困难的时候， kami belajar untuk bersyukur, 我们学习，我们感恩， kami belajar untuk bersukacita 我们学习常常的喜乐， di dalam pengharapan yang Engkau berikan. 在指望中你所赐给我们的。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们 Amin. 祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin.